Inisiatif kelima, Geran Khas Prihatin 3.0. Kerajaan akan terus memberi sokongan untuk memastikan kelangsungan perniagaan, khususnya kepada PKS tempatan. Untuk itu, kerajaan bersetuju untuk meneruskan Geran Khas Prihatin atau GKP 3.0 supaya perniagaan mendapat bantuan untuk beroperasi semula. Setiap perusahaan mikro dan PKS yang layak akan menerima bantuan one-off sebanyak RM1,000. Permohonan bagi GKP 3.0 akan dibuka mulai 1 April bagi PKS yang tidak menerima GKP sebelum ini. Geran ini dijangka akan memanfaatkan lebih 1 juta usahawan. Selain itu, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan geran bantuan khas secara one-off sebanyak RM3,000 kepada lebih 5,000 agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC. Kerajaan juga bersetuju untuk menyediakan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM600 pada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTEC. Bantuan ini dijangkakan dapat memanfaatkan lebih 4,000 tuan rumah atau pengusaha program pengalaman homestay. Inisiatif ke-12, mengurangkan jurang digital. Semasa Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan program jaringan prihatin bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat akses kepada internet, merapatkan jurang digital golongan B40 dan menyokong agenda pendigitalan negara. Jika Belanjawan 2021 sebelum ini telah mengumumkan subsidi pembelian telefon sebanyak RM180 kepada semua penerima BPR, sukacita diumumkan kerajaan akan menambah baik subsidi ini kepada RM300 khusus untuk isi rumah yang mempunyai anak bersekolah bagi pembelian telefon pintar atau peranti baru. Dan dengan itu, peruntukan program ini akan ditingkatkan kepada RM2 bilion dan insya-Allah akan dilancarkan pada awal bulan Mei. Saya menyeru syarikat telekomunikasi untuk menawarkan pakej internet mampu milik dan terus menyediakan kuota data tambahan. Inisiatif ke-15, bantuan kehilangan pendapatan. Untuk itu, kerajaan akan memperuntukkan RM1.2 bilion kepada 2.4 juta penerima untuk mendapatkan bantuan seperti berikut. Jadi bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 diberikan pada golongan B40 yang telah hilang pendapatan. Dan bayaran tambahan sebanyak RM500 diberikan pada penerima BPR yang berpendapatan RM1,000 dan ke bawah. Kedua-dua kategori ini melibatkan penerima berumur 21 hingga 60 tahun dan tidak melibatkan proses pendaftaran permohonan. Pengesahan kehilangan pendapatan dan semakan silang akan dibuat melalui sistem LHDN, KWSP dan Perkeso. InsyaAllah, kedua-dua bantuan khas ini akan dibayar mulai Jun 2021 ke akaun penerima masing-masing. Untuk individu berstatus bankrupt pula, Jabatan Insolvensi Malaysia akan memudahkan urusan mereka dengan pihak bank dalam menerima bantuan kerajaan. Kelonggaran akan diberi untuk membuka akaun bank secara dalam talian, yakni online, melalui permohonan email kepada cawangan Jabatan Insolvensi yang mentadbir kes mereka. Sebarang bantuan tunai yang dikreditkan tidak akan mengalami sebarang potongan ansuran bulanan. Inisiatif ke-19 ialah Prihatin Belia. Seterusnya, buat anak-anak muda, kerajaan telah memperkenalkan program e-Belia bagi menggalakkan budaya transaksi tanpa tunai kepada golongan belia, khususnya mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun serta pelajar pendidikan tinggi sepenuh masa.
Sukacita diumumkan bahawa program tersebut ini akan ditambah baik dengan meningkatkan nilai kredit daripada 100 kepada RM150 yang akan memanfaatkan 2 juta belia dengan jumlah peruntukan sebanyak RM300 juta. Program ini insya-Allah akan dilaksanakan mulai bulan Jun 2021.